Katanya, dan sedia kala mengetahui dan nyata, mengetahui dan nyata dengan pengetahuan itu, dengan sifat ilmu itu. Dikatakan ta'alluq ilmu, dikatakan dinamakan, dipanggil pada istilah ilmu usuluddin, dipanggil, dikata, dinamo pada istilah ilmu usuluddin ta'alluq ilmu yang tanjizi qadim, ta'alluq inkishaf. Inkishaf tu makna dianya nyata. Jadi maknanya yang kita selalu sebut katanya ta'alluq ilmu tanjizin qadim dan ta'alluq inkishaf, itu di mana tempat yang kena yang dikatakan ta'alluq ilmu yang tanjizi qadim dan ta'alluq inkishaf itu, maka ialah sedia kala mengetahui dan nyata. Sedia kala Allah Ta'ala mengetahui, sedia kala Allah Ta'ala tahu. Sedia kala Allah Ta'ala mengetahui, sedia kala Allah Ta'ala tahu dan nyata. Mengetahui dan nyata itu dengan pengetahuannya, yakni dengan sifat ilmunya. Tahu sedia kala, nyata sedia kala dengan ilmu dia itulah yang kita panggil dengan nama kata ta'alluq ilmu yang tanjizi qadim, ialah ta'alluq inkishaf. Di situ tempat dikatakan ta'alluq. Tahu sedia kala, tahu sedia kala, nyata sedia kala dengan pengetahuan dia, dengan sifat ilmu dia. Itu dikatakan ta'alluq ilmu yang tanjizi qadim. Ta'alluq tu ta'alluq inkishaf, sebagai ta'alluq inkishaf. Jadi maknanya dia ada beberapa perkara yang kita panggil ilmu. Ilmu tu kalau bahasa Arab tu ada beberapa perkara yang diitlakkan, yang dipanggilkan dengan kata ilmu. Satunya ilmu dengan makna sifat, itu diterjemuh dengan makna, dengan bahasa Melayu, pengetahuan. Ilmu dengan makna sifat, itu kita terjemuh dengan kata pengetahuan. Dan juga ilmu dengan makna ta'alluq. Ilmu dengan makna ta'alluq itu maknanya mengetahui. Kalau bahasa Melayu guna dengan mengetahui atau maknanya nyata. Dan satu perkara lagi ilmu juga, tetapi dikatakan muta'allaq bagi ilmu. Itu jadi maknanya tiga perkara. Jadi di kita manusia pun sama juga. Jadi sifat orang kitanya kalau tak jahil, apa dia? Orang kitanya kalau tak jahil, maknanya dia bersifat dengan ilmu. Orang kitanya kalau dia tak jahil, dia bersifat dengan ilmu. Maka ilmu yang ialah sifat itu dikata itu ialah sifat. Dan sifat ilmu lagi pulanya, dan satu lagi panggil dia dikatakan mengetahui, tahu, nyata. Itu dikatakan ta'alluqnya. Dan tengok dia kata, kita tengok di sini dulu. Dan sedia kala mengetahui. Mengetahui itu mengetahui sedia kala dah. Dah sedia kala Allah Ta'ala tahu. Tahu maknanya nyata. Jadi boleh nak cakap lah, sedia kala dia tahu, sedia kala dia nyata. Tapi nak tahu, nak nyata itu mestilah kena bersifat dengan sifat pengetahuan, dengan sifat ilmu.
Kalau tidak ada sifat pengetahuan, kalau tidak ada sifat ilmu, memanglah tidak mengetahui, memanglah tidak nyata. Begitu. Kalau tidak ada sifat pengetahuan, memang tidak mengetahui, tidak nyata. Lagi pulanya, mengetahui Allah Ta'ala itu mengetahui yang sedia kala lagi dah. Maknanya, mengetahui dia tu tidak ada permulaan. Sedia kala lagi dia mengetahui. Sedia kala mengetahui dan nyata dengan pengetahuan itu, panggilannya dikatakan ta'alluq ilmu yang tanjizi qadim. Ta'alluq oleh sifat ilmu Allah Ta'ala. Lepas tu ta'alluq tu ta'alluq tanjizi. Jadi ilmu tidak ada baginya, ta'alluq suluhi tidak ada. Sebab suluhi itu mana patut padan nak tahu. Kalau kata ta'alluq ilmu yang suluhi, maknanya patut padan nak tahu. Ketika patut padan nak tahu tu, mana belum tahu lagi. Belum tahu tu makna jahil. Sebab tu mustahil. Sebab tu ta'alluq tanjiz, ta'alluq suluhi bagi ilmu walaupun qadim sekalipun tak boleh nak kata. Tidak ada. Jadi panggil katanya ta'alluq sifat ilmu Allah Ta'ala. Ta'alluq yang ta'alluq tu ta'alluq yang tanjizi, mana berlaku tahu, berlaku tahu tu. Berlaku tahu, jadi tahu, kada nak cakap bagi mudah cakapnya. Tahu berlaku tahu tu bila qadim, sedia kala lagi dah. Kemudian ta'alluq ilmu, ta'alluq dengan secara mana? Memanglah ta'alluq tanjizi qadim, ta'alluq ilmu tanjizi qadim. Ta'alluq cara mana? Kalau kudrat, ta'alluq tanjizi hadis. Tanjizi hadis cara mana? Kalau kudrat, mengada dan meniada. Taksir. Kalau ta'alluq tanjizi bagi iradat, cara mana ta'alluq tanjizi bagi iradat? Ialah menentu. Begitulah. Ta'alluq ilmu, cara mana? Ta'alluq inkishaf. Tu cara ta'alluq dia. Inkishaf. Nyata. Yang nyata segala perkara bagi dia. Apa makna inkishaf? Nyata, jelas. Begitulah lebih kurangnya. Jadi tentang kata pada katanya sedia kala lagi Allah Ta'ala mengetahui. Kita tak bercakap begitu. Selalunya kita bercakap begitu. Allah Ta'ala tahu sedia kala lagi dah. Benda ni nak berlaku begitu, benda ni nak berlaku begitu. Maka itu apa dia yang kita bercakap begitu? Itulah makna katanya ta'alluq tanjizi qadim bagi ilmu. Ialah bagai ta'alluq inkishaf. Dan diri orang itu, jadi dalam misal tadi kata seorang itu dia pada wakil dia hidup 60 tahun di dalam taat, 30 tahun di Mekah, kemudian balik ke tanah Melayu, meninggal dunia di tanah Melayu. Begitulah, maka diri orang yang dalam misal tadi itu dan kelakuannya, sifat-sifat dia 30 tahun dalam taat, apa dia, mati di mana, hidup di mana, lahir di mana, rezeki dia banyak mana dan sebagainya. Itu mana dan kelakuannya serta dengan serta segala sakutan dengan seorang tadi. Benda-benda yang sakutan dengan dia lah, rezeki dia banyak mana, umur dia banyak mana, dia tinggi ke dia rendah, dia besar ke dia kecil, kulit dia hitam ke putih, dia orang yang cergas ke tak cergas, rajin ke tak rajin, katalah segala kelakuan dia. Maka diri orang itu dan kelakuan-kelakuan, sifat-sifat yang ada pada diri dia, dikata baginya dipanggil muta'allaq ilmu. Muta'allaq ilmu, tepat sakutan pengetahuan Allah Ta'ala. Dan kenyataan demikian itu.
dan kenyataan demikian itu orang dan kelakuannya itu yang sedia pada ilmunya Ta'ala, itu dikatakan, dinamakan, dipanggil pada istilah ilmu akal, dia panggil apa dia? A'yan sabitah. Dia panggil a'yan sabitah. Jadi tengok, kalau kita nak cakapnya, kita kenal ke tidak kambing, kita kenal, tahu tu samalah. Kita kenal ke tidak kalau kita manusia ni. Tanyanya kita kenal ke tidak kambing, kita jawab katanya kenal. Kenal kambing itu adalah pengetahuan. Adalah apa dia? Mengetahui, kita panggil. Itulah mengetahui. Tahu, saya kenal kambing macam mana. Itu maknanya mengetahui. Itu maknanya takluk ilmu kita. Tapi nak kenal kambing, syaratnya kena ada sifat pengetahuan. Kalau tidak ada sifat ilmu, tidak ada sifat pengetahuan, tak kenal lah kita kambing tu. Jadi kita dah kenal, tapi kita kenal tu baru sajalah. Bukan dia qadim lah. Tapi kalau kiranya mengenal kita akan kambing itu, dikatakan takluk ilmu kita. Takluk ilmu kita yang tanjizi cumanya baru, bukan qadim. Dikatakan inkishaf, takluk inkishaf. Dengan mana nyata bagi kitanya, nyata bagi kita, jelas bagi kita macam mana benda yang dipanggil kata kambing tadi. Itu dikatakan mengetahui, tahu, kenal. Kemudian diri kambing yang ada, yang dibela itu diri kambing yang kita nampak dia tu. Diri kambing yang ada di depan dekat pipi jalan ke masalah. Diri kambing itu dikatakan muta'alaq ilmu kita. Maknanya tempat sakutan bagi ilmu kita. Kemudian yang duk nampak dalam kepala kitanya, yang duk nampak dalam kepala kitanya, sebut kata kambing, kita nampaklah dalam kepala kita. Maka yang dinampak dalam kepala kita tu dikatakan a'yan sabitah. A'yan sabitah. Mudah katanya benda yang duk nampak di dalam, benda yang ada dalam kepala kita. Tetapi di Tuhan tak boleh kata di kepala lah. Tapi kalau di kita ni boleh kata benda yang kita duk nampak, ada tergambar di dalam fikiran, dalam kepala kita, itu dikatakan a'yan sabitah. Maka kambing, diri kambing yang sedang makan rumput pada di bawah pokok-pokok itu dikatakan muta'alaq ilmu kita. Dan tahu, kita kenal dia ni, binatang ini panggilnya kambing, kita kenal kan. Kita kenal tu dikatakan takluk ilmunya. Kenal ke tidak, tahu ke tidak macam mana benda yang dipanggil kata kambing, kenal. Mengenalikan kambing itu macam mana hakikat kambing, kakinya 4. Contohnya kalau kaki 2 tu ayam, begitu. Tidak ada gading, kalau ada gading tu gajah. Contohnya katalah macam mana pun. Jadi mengenalikan diri kambing itu dikatakan nyata hakikat kambing macam mana, mengenalikan kambing, tahukan kambing macam mana benda dia, itu dikatakan takluk ilmu yang tanjizi. Takluk tu takluk inkishaf. Cumanya di kita bukan qadim, hanya baru saja. Sebab masa budak-budak kecil-kecil tu tak kenal lagi kambing. Ini kira di kita. Kemudian diri kambing itu yang bergerak, yang duk makan rumput tu, itu dikatakan muta'alaq bagi ilmu. Yang tu lah kalau nak sembelih pun. Muta'alaq bagi, yang jadi muta'alaq bagi ilmu itu yang nak sembelih pun. Yang sedang makan rumput sekarang tu. Itu dikatakan muta'alaq bagi ilmu. Dan kita duk nampak dalam kepala kita, yang duk nampak duk tergambar dalam kepala kita, itu dikatakan a'yan sabitah.
maka yang dinampak dalam kepala kita ni bukan ada sebenarnya. Bukan ada sebenar. Macam mana nak ada seekor kambing pula dalam kepala kita? Hanya itu dikatakan amrun i'tibari saja. Yang kita nampak tergambar-gambar dalam fikiran kitanya, itu dikatakan a'yan sabitah. Itu kalau di kita manusia. Maka pada Allah Ta'ala pun dikira sama, cumanya berbeza qadim ke baru. Begitu. Jadi maknanya tentang mengetahui, tahu Allah dan nyata Allah dengan segala perkara, nyata tahu Allah, mengenal oleh Allah, tahu Allah, nyata oleh Allah dengan segala perkara, itulah dikatakan ta'alluq ilmu yang tanjizi. Tapi tahu Allah tu tahu sedia kala lagi dah. Itu sebab tu ditambah kata qadim. Sebab tahu tu tahu sedia kala. Diri tahu tu kenapa diri ta'alluq ilmu yang tanjizi. Tapi Allah dia tahu, dia nyata sedia kala lagi dah. Sebab tu jadi qadim. Tanjizi yang qadim. Lepas tu bagai ta'alluq dianya jenis bagaimana? Bagai inkishaf, nyata. Bukan maknanya ta'alluq ilmu tu mengada dan meniada. Bukan begitu. Itu taksir panggil. Bukan dilalah, bukan nak beritahu ke orang. Itu dilalah, itu kalam. Bukan menentu nak ada tiada, nak bagi ada, nak bagi tiada. Itu taksis, itu iradat. Hanya di sini nyata. Mana ta'alluq ilmu dengan secara nyata, bukan dengan secara membuat mengada dan meniada, bukan dengan secara menentu ke tak menentu, bukan dengan secara menunjuk ke tak menunjuk. Begitu. Nyata. Jadi tak bagai dianya bagai ta'alluq inkishaf, sama dengan basar dan sama. Inkishaf kesemuanya ta'alluq. Dan diri orang itu, diri orang yang ada di depan kita masalah, diri orang yang ada dalam misal tadi itu, dan segala kelakuannya, sifat dia tinggi rendah, kecil besar, hitam putih, sehat sakit, taat, orang taat, orang deraka, katalah kaya miskin, dan segala sakutan, segala sakutan dengan dia lah, segala sifat-sifat yang bersakutan dengan dia. Dia duduk di mana, dan sekarang dia umur berapa, itu dikatakan baginya, bagi orang itu dan kelakuan dia, sifat-sifat dia tu dikatakan muta'alaq ilmu, lepas sakutan ilmu. Jadi mana ilmu Allah bersakut dengan dia. Begitu. Dan kenyataan demikian itu nyata bagi Allah Ta'ala dengan benda itu tadi, dengan orang itu tadi, pada ilmunya Ta'ala, pada ilmunya, ilmu Allah Ta'ala nyata tu, kenyataan yang kalau di kita yang nampak dalam fikiran kita tu. Dan kenyataan demikian itu yang sedia pada ilmu Allah Ta'ala itu dinamakan pada istilah ilmu akal a'yan sabitah. Dia panggil a'yan, mana a'yan tu kalau nak terjemah tu mana benda-benda sabitah yang tetap, tak lenyap. Begitulah. Sebab tu a'yan sabitah ni, benda ni kalau kita katanya kita kenal kambing seekor ni adalah kambing kita. Kambing, tengok kalau kita katanya kita beli sebuah mutu masalah, sebuah kereta masalah, kita kenal kereta sebuah ni adalah kereta kita. Apabila kita belakan seekor kambing, kita kenal kata kambing ini adalah kambing kita. Maka ternampak dalam fikiran kita akan kambing itu. Walaupun kambing itu dah disembelih sekalipun. Walaupun kereta itu kita dah jual sekalipun. Tetapi kita masih ternampak dalam fikiran akal kita, dalam akal kita. Maka itu dikatakan a'yan sabitah. Itu dia berbeza. Maka tengok, kalau kita katanya orang itu dah meninggal dunia, dah tidak ada pada dunia sekalipun, tetapi apa dia,
kenyataan dia tu masih ada di dalam pengetahuan Allah Ta'ala. Dia tak lenyap. Adapun diri Ta'ala tu boleh jadi lenyap. Sebab kita kata diri kita, diri kita, badan kita, sifat-sifat kita, putih hitam kita, tinggi rendah kita, kecil besar kita adalah Ta'ala bagi ilmu. Dan kenyataan kita tu, kita ada berapa tahun, kita umur berapa, apa dan lain-lain lagi tu adalah kenyataan dikatakan. Itu sabit, itu apa dia, walaupun kita dah tak ada, dah mati, dah macam mana sekalipun, kenyataan itu sabit pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dikatakan a'yan sabitah. Dan pada istilah tasawuf dinamakan syu'un. Dia dalam istilah tasawuf dia panggil syu'un. Dalam istilah ilmu akal dia panggil a'yan sabitah. Namun tu berlainan, sama pada hakikatnya. Dan syu'un sabitah atanya a'yan sabitah atau syu'un itu tadi tu tiada baginya wujud sekali-kali pada dirinya. Jadi bukan benda ada pada kharij, bukan benda ada. Nak kata ada tu tak boleh. Hanya kita kata sungguh, sabit saja. Kalau ada pada kharij boleh tengok, bukan begitu. Tiada baginya wujud, tiada baginya bagi kenyataan tadi tu wujud sekali-kali. Tengok tu gambaran kita tergambarkan kambing itu dalam fikiran kita macam mana? Bukan nak kata ada seekor kambing dalam kepala kita. Bukan wujud, maknanya bukan ada pada kharij, pada luar fikiran. Bukan ada, hanya sungguh saja. Nak kata ada tak boleh, hanya kita kata sungguh. Hanya ia daripada bagai perkara-perkara yang dikira-kira jua. Perkara yang dikira-kira jua itulah dikatakan baginya amrun i'tibari. Amrun i'tibari lah. Jadi maknanya benda yang kita tergambar dalam fikiran kita apabila kita kenalkan hakikat suatu binatang dinamakan kambing tadi, kita tergambarlah, ternampaklah dalam fikiran kita, maka benda yang kita nampak dalam fikiran kita itu dikatakan atas benda amrun i'tibari. Kira-kira saja kata dia tu sungguh. Kalau nak tengok tak ada lah, kalau belah di otak di kepala kitanya tak nampak, tak ada benda tu. Begitulah. Bukan ada sengerti pun, kalau ada sengerti boleh tengok lah. Boleh tengok, kalau boleh pegang macam mana pun boleh dengar, bukan begitu. Hanya masuklah bagai amrun i'tibari. Itulah dengan sebab dia tu ke amrun i'tibari, maka tiadalah disifatkan dia dengan qadim, dengan qidam. Nak kata qadim tu tak boleh. Nak kata qadim tu tak boleh. A'yan sabitah tadi, syu'un tadi tu, artinya kenyataan benda tadi tu, bukan diri benda, kenyataan tu, itu tak boleh nak kata qidam, tak boleh nak sifatkan dia dengan kata qidam, tak boleh. Dan tiada dengan hudus yang hakiki, dan tiada dengan hudus hakiki, baru sengerti pun tak boleh juga. Tiada disifat tu kedua-duanya. Tak boleh nak sifat dengan qadim, dengan qidam, tak boleh nak sifat dengan hudus hakiki, baru hakiki, baru sebenar tu tak boleh. Patut macam mana kita nak katanya? Kalau Allah Ta'ala tu kenyataan tu sabit bagi Allah Ta'ala sedia kala lagi dah. Bahkan dikatakan baginya azali. Nak kata qidam tu tak boleh. Nak kata qadim tak boleh, hanya kita kata azali. Begitulah. Dengan sebab amrun i'tibari, memanglah dia begitu. Memanglah dia begitu. Sebab kalau kenapa boleh katanya tak boleh nak disifatkan dia akan qadim, dengan qadim.
Sebab qadim ni apa dia? Maujudun la awwalah. Qadim ni maknanya benda ada yang tidak ada permulaan baginya. Sebab qadim tu nak sifatkan dengan qidam, benda mana? Benda yang ada yang tidak ada permulaan. Benda yang ada tidak ada permulaan. Bolehlah nak kata qadim. Lepas tu benda tadi tu, kenyataan tadi tu, adakah benda yang ada? Bukan. Hanya amrun i'tibari. Amrun i'tibari, tak boleh kita nak kata qadim pada dia. Tak boleh kita nak kata qadim. Sebab dia tak masuk dalam tarikh qadim. Tak boleh nak kata qadim pada dia sebab dia tak yang tak bolehlah kita nak kata qadim, tak boleh sebab bukan benda ada. Nak kata qadim tertentu dengan benda ada saja. Benda ada yang tidak ada permulaan bagi ada dia. Dan juga nak kata baharu yang hakiki hudus, yakni baharu yang hakiki yang sebenar, tak boleh juga sebab baharu ni apa dia? Benda yang ada permulaan. Nak kata baru pun tak boleh juga. Nak kata baru hakiki pun tak boleh juga sebab baru ini apa dia? Benda yang ada. Benda yang ada yang ada permulaan. Begitu. Jadi maknanya a'yan sabitah tadi, kenyataan tadi tak boleh nak kata qadim sebab bukan benda ada. Nak kata hudus hakiki tak boleh juga sebab bukan benda ada. Sebab nak kata qadim, benda qadim ini benda ada yang tidak ada permulaan. Kalau benda baru, mana benda yang ada permulaan baginya. Tak boleh nak kata hudus hakiki. Kalau nak panggil pun panggil hudus majazi boleh. Kalau nak panggil hudus majazi boleh. Hudus majazi boleh. Nak kata hudus hakiki tak boleh. Hudus majazi maknanya kedatangan suatu perkara yang kedatangan, tetapi perkara itu yang benda bukan ada. Seperti kita katanya apa dia? Kayu, besi masalan. Besi itu asal semula jadi besi itu ialah keras. Benda keras. Tetapi apabila kita bakar hingga jadi merah dia, kita masuk dalam api, kita bakar lama-lama dia, besi itu jadi merah. Maka besi itu jadi mana? Jadi lembut. Boleh kita nak bentuk jadi pisau, jadi apa. Maka lembut besi dengan sebab panas tadi itu ialah benda yang kedatangan. Benda yang kedatangan, bukan asal lah. Sebab asal besi itu keras. Jenis benda keras. Kalau kita nak kalau kita pukul sekalipun dia tak berkesan. Tetapi apabila kita nak bentukkan dia jadi pisau masalan, maka kita bakar dia jadi panas. Sampai jadi merah macam bara api, maka asalnya keras jadi lembut. Maka jadi lembut tu baru ke tidak? Barulah. Selepas kita bakar ni lah baru jadi lembut dia. Maka baru jadi lembut tu, maka kita katanya hudus majazi. Dalam bahasa Arab dia kata mutajaddid ba'da adamin. Benda yang baru berlaku sekarang daripada tak ada. Lembut besi tu belum pakai, tidak ada. Tak berlaku, tak jadi lagi.
Tetapi selepas pada kita bakar, maka besi itu jadi lembut sehingga tukang besi itu boleh ubah jadi bentuk pisau dan sebagainya. Itu dia panggil, tak boleh panggil apa dia? Tak boleh panggil hudus hakiki. Sebab apa? Sebab bukan benda ada. Adapun diri besi itu bolehlah nak kata benda yang baru ada tu, benda yang ada dia tu baru bolehlah. Sebab benda besi itu benda ada, boleh kita pegang, boleh kita tengok dia. Adapun lembut dia itu hudus majazi. Panggil maknanya benda yang baru berlaku. Belum pada ni tak berlaku. Itu dikatakan hudus majazi. Jadi kedua-duanya tak boleh nak kata qadim pun tak boleh. A'yan sabitah tadi tu nak kata qadim pun tak boleh, nak kata baru sebenar, baru hakiki pun tak boleh juga. Sebab nak kata qadim, nak kata baru hakiki, syaratnya benda yang ada gitu. Lepas tu tak boleh nak itu, kalau maka macam mana kalau kita nak kata pada Allah, Allah kenyataan itu sabit bagi Allah sedia kala lagi kan. Maka bahkan dikatakan baginya, bagi syu'un sabitah tadi tu, kenyataan tadi tu azali. Dia panggil azali boleh. Sebab azali ni mana benda yang tidak perkara yang tidak ada baginya awal, tak kira ada ke, tak kira benda yang amrun i'tibari. Dia begini. Jadi sebut kata azali maknanya perkara yang tidak ada permulaan juga. Tetapi kalau benda tu benda ada pun boleh panggil azali. Kalau benda tu benda adami pun, benda subuti pun boleh panggil azali juga. Sebab tu kita katanya kodrat, sifat yang ada kan. Kodrat sifat yang ada. Ada tu maknanya boleh tengoklah. Kalau Allah Ta'ala bagi tengok, kita boleh tengoklah. Maka kodrat itu boleh kita nak kata dia qadim pun boleh, nak kata azali pun boleh. Sebab tu kalau kita tengok ibarat kitab ulama, yaitu kodrat itu suatu sifat yang azali. Setengah-setengah orang katanya sifat yang qadim, boleh ke semuanya. Sebabnya azali asal ke benda yang tidak ada permulaan boleh panggil azali. Benda maujud ke benda bukan maujud, boleh. Begitu. Tetapi kalau kaunuhu qadiran, kita maklum bahawasanya sifat kaunuhu qadiran itu ialah hal. Kena sifat hal, maka tak boleh nak katanya kaunuhu ta'ala qadiran itu qadim, tak boleh. Hanya kita boleh kata azali. Sebab kaunuhu qadiran bukan benda yang ada, bukan benda sungguh saja. Bukan sungguh, bukan benda yang ada, bahkan benda yang sungguh tak boleh nak menafi. Maka kita katanya azali. Jadi maknanya kenyataan itu sabit, kenyataan itu atas syu'un as-sabitah tu sabit bagi Allah Ta'ala azali. Nak kata qadim tak boleh, nak kata baru tak boleh juga. Nak kata baru pun tak boleh. Kalau kata baru maknanya belum pada nak ada tu tidak ada kenyataan, jahil pula. Begitulah. Jadi pendek katanya kembali kepada asal ceritanya, dia kata dan kenyataan demikian itu kenyataan seorang tadi, daripada diri dia, daripada sifat-sifat dia dan perkara yang bersangkutan dengan dia. Kenyataan itu kenyataan yang sedia pada ilmunya, ilmu Allah Ta'ala. Maka kenyataan itu tu ialah masuk dalam bagai amrun i'tibari. Masuk dalam bagai amrun i'tibari, tak boleh kita nak kata qadim. Sebab qadim benda ada yang tidak ada permulaan. Dia kata maka tiada boleh disifatkan dia dengan kidam. Kenapa tak boleh kata kidam dia, tak boleh kata qadim pada dia? Sebab bukan benda maujud. Bahkan dia tu amrun i'tibari. Dan juga tak boleh kata baru. Nak kata baru macam mana? Allah Ta'ala nyata bagi dia tu sedia kala bagi dah. Nak kata baru tu tak boleh lah. Nak kata baru hakiki pun tak boleh. Nak berkata baru majazi pun tak boleh juga.
Sebab apa baru-baru? Sebab benda ini nyata sedia kala lagi dah. Sebab tu dia kata kenyataan demikian tu yang sedia. Dan kalau sedia macam mana kita nak kata baru? Begitu. Jadi nak kata baru majazi pun tak boleh. Nak kata baru hakiki pun tak boleh. Sebab benda ni bukan benda baru. Bukan benda ni benda sedia. Perkara ni perkara yang sedia. Tetapi nak panggil qadim tak boleh. Nampak? Baru tak boleh dah sebab benda ni sedia. Nak kata qadim tu tak boleh. Sebab qadim tertentu dengan benda yang ada. Hanya kita boleh panggil kenyataan ini ada azali. Boleh. Nak kata baru tak boleh sebab sedia kala lagi dah. Jadi maknanya yang bahasa cakapan bahasa kita Melayu ni sedia ni apa makna? Sedia ni kalau bahasa Arab boleh guna dengan boleh jadi daripada makna qidam, boleh jadi daripada makna azali. Sedia dalam bahasa Melayu kita ni boleh jadi daripada mana terjemuh daripada qidam pun boleh jadi terjemuh daripada azali pun boleh jadi. Tetapi kenapa Allah dikatakan qadim? Sebab zat Allah itu ada. Maka zat Allah itu ada, maka kita kata qadim lah. Tapi nak panggil azali boleh ke tidak pada zat Allah? Boleh. Nak panggil azali pun boleh. Ada Allah, ada yang azali. Zat Allah, zat yang azali. Boleh lah. Tetapi masyhurnya begitu. Kalau benda ada, kita panggilnya qadim. Adapun azali tu boleh kedua. Benda yang bukan benda mawjud pun kalau tidak ada permulaan boleh panggil azali. Kalau benda itu tidak ada permulaan tetapi bukan benda mawjud, bukan amrun i'tibari, maka boleh panggil sekadar azali saja. Jadi maknanya kalau kembali kepada sifat qidam Allah Ta'ala, nak kata qidam itu yang qadim pun boleh. Nak kata qidam itu yang azali pun boleh. Tetapi kalau kaunuhu qadiran, tak boleh kita panggil qadim. Hanya boleh kita panggil azali saja. Begitu. Jadi benda mana, pendek katanya, benda mana kalau kita boleh panggil qadim ke dia, boleh panggil azali. Tapi setengah benda kita panggil azali, tak boleh panggil qadim. Tengok. Apa dia? Qudrat. Boleh panggil qadim, boleh panggil azali. Kaunuhu qadiran, tak boleh panggil qadim, hanya boleh panggil azali saja. Begitulah. Habis di situ. Jadi pendek katanya ini dia kira kenyataan itu pada pengetahuan Allah Ta'ala. Adapun kalau di kita syu'un apa dia? A'yan sabitah, kenyataan tu kalau di kita makhluk kita yang baru ini, maka memanglah tak boleh panggil qadim lah sebab kita ni baru kan. Lagi pula nak panggil hudus hakiki pun tak boleh. Hanya kena panggil hudus majazi kalau di kita. Kalau di kita ni maknanya hudus majazi. Begitu. Nak panggil azali tak boleh, nak panggil qadim tak boleh sebab bukan benda yang ada permulaan. Lepas tu nak kata hudus hakiki pun tak boleh sebab itu kenyataan yang ada dalam kepala kitanya itu adalah amrun i'tibari. Hanya boleh panggilnya ialah hudus majazi. Seperti lembut besi dengan sebab dibakar panah tadi. Dan juga apabila putus tali, apabila kita potong tali yang panjang, apabila kita potong jadi macam mana? Jadi putus. Putus tu baru berlaku selepas pada kita potong. Apabila kita potong tali itu jadi putus. Maka putus tali itu benda baru kan. Tapi bukan baru hakiki, hanya baru majazi. Begitu dah. Dengan maknanya yang berlaku selepas pada tak berlaku. Mutajaddid ba'da adamin. Begitu. Begitulah. Jadi maknanya dia ilmu ada kalanya ilmu dengan makna pengetahuan, ilmu dengan makna sifat.
ilmu dengan mana pengetahuan yang yang inilah dikatakan sifat. Nah, ilmu dengan mana pengetahuan inilah dikatakan sifat ilmu, dan apabila ada ilmu, maka tahulah Allah Ta'ala dengan ilmu itu akan segala perkara. Mengetahui dan nyatalah bagi zat Allah Ta'ala itu dengan ilmu akan segala perkara. Maka tahu dan nyata tadi itu, mengetahui tadi itu dikatakan ta'alluq ilmu yang tanjizi qadim, masuk dalam bagai ta'alluq inkisyaf. Begitu. Dan diri kenyataan tu pula. Kenyataan tu pula ialah amrun i'tibari. Tak boleh kata qadim, tak boleh kata baru, hanya boleh kata azali. Kenyataan itu adalah perkara yang azali. Begitulah. Itu kalau pada Allah Ta'ala. Kalau pada kita pulanya, kita ada sifat ilmu, ada sifat pengetahuan. Maka apabila ada sifat pengetahuan, kita kenal benda itu, kita kenal benda ini, mengetahui perkara itu, mengetahui perkara ini. Maka mengetahui kita, tahu kita nyata bagi kita dengan suatu perkara itu adalah dikatakan ta'alluq ilmu kita yang tanjizi hadis. Nampak tak? Panggil nyata jugalah, panggil ta'alluq inkisyaf jugalah sebab nyata. Macam kita katanya, kita pandai dulu belum pada ni kita tak pandai nak masak tom yam masalan. Apabila kita belajar sekarang kita dah tahu cara dah tahu cara. Apabila tahu cara nak memasak tu, itulah maknanya tahu cara tu, itu dikatakan mengetahui dan nyata. Dan yang tergambar dalam fikiran kita itu dikatakan a'yan sabitah. Itu hudus majazi. Itu di kita manusia, di kita makhluk. Begitulah. Habis di situ. Maka tidak sah ditanggung atas bahwasanya ialah perkara yang dikandaki dengan lafaz segala perkara yang pada perkataan mereka yang berkata mengada Allah Ta'ala akan segala perkara dengan sekali kun. Maka sekalian perkara telah ada kesemuanya sama sekali. Dan berdatang-datangi itu muzahir juga. Itu panjang pula bahasan dia, tapi bersangkutan dengan masalah syu'un as-sabitah tadi. Kita ingatlah bahasanya syu'un sabitah, kenyataan itu adalah amrun i'tibari, nisbah bagi Allah Ta'ala itu boleh dikatakan azali, tak boleh panggil qadim, tak boleh kata hudus. Begitu. Maka kita akhir di situ dulu. InsyaAllah kita akan sambung balik. Maka pada katanya, maka tidak sah ditanggung atas bahwasanya ialah perkara yang dikehendaki. Wallahu a'lam. Alhamdulillahi rabbil alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya.